Okey, so untuk video yang kedua ni, so kita akan teruskan dengan 7.2. Okey, 7.2 ni difokuskan kepada tenaga keupayaan dan tenaga kinetik. So kita akan banyak bercakap tentang tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik. Sebab kedua-dua tenaga ni kita boleh nampak, okey, macam mana tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik dan juga macam mana tenaga kinetik tu berubah kepada tenaga keupayaan. Okay, so first kita tengok tenaga keupayaan. Okay, so dalam tenaga keupayaan dia ada dua. Okay, sebelum kita pergi fokus kepada tenaga keupayaan graviti, so tenaga keupayaan ada tenaga keupayaan graviti dan juga tenaga keupayaan kenyal. Okey, dua-dua keupayaan, tapi kedua-duanya wujud dalam situasi yang berbeza. Okay, so first kita tengok apa maksud tenaga keupayaan graviti. Baik, seseorang akan berasa letih apabila menaiki tangga dari tingkat bawah ke tingkat teratas sebuah bangunan yang tinggi. Macam kita naik tingkat atas, naik kat kelas. So you akan rasa lebih penat. Lagi tinggi you all naik, lagi penat. So hal ini adalah kerana kerja telah dilakukan untuk memindahkan tenaga dalam bentuk tenaga keupayaan graviti yang tersimpan di dalam badannya. So sebenarnya masa you all naik tu, you all sedang melakukan kerja untuk memindahkan tenaga dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okay, contohnya ni, tengok gambar rajah ni. Okay, batu yang berada di macam hujung tempat nak jatuh tu kan, hujung sini tu. So dia ada potential energy. Potential energy ni ialah tenaga keupayaan. So dia ada kecenderungan untuk jatuh ke bawah, sebab dia ada tenaga keupayaan sangat tinggi. Sebab tu lah macam kalau kita naik ke bangunan yang tinggi, bila you all tengok ke bawah, you akan rasa macam gayat, macam nak tertarik ke bawah kan. Sebab kita pada waktu tu kita berada di tempat yang tinggi. So bila berada di tempat tinggi, kita ada tenaga keupayaan graviti. Okay, so yang sini pula ialah spring. Tadi tu tenaga keupayaan kenyal. So bila you mampatkan spring, dia akan ada tenaga keupayaan kenyal dalam spring tersebut. That's why bila kita lepaskan, dia akan bounce. Okay, baik. Tenaga keupayaan graviti adalah tenaga yang tersimpan dalam suatu jasad disebabkan oleh kedudukannya. Semakin tinggi kedudukan suatu jasad, semakin banyak tenaga keupayaan graviti yang terkandung di dalamnya. Okay, contoh naik roller coaster kan, bila dekat bawah tu rasa selamat sikit. Bila naik ke atas, ketinggian yang atas, you rasa sangat gayat. Masa tu lah dia ada tenaga keupayaan graviti yang sangat tinggi. Okay, contoh seorang lelaki di atas papan terjun. So masa sebelum dia terjun tu, dia memiliki tenaga keupayaan graviti yang sangat tinggi. Dan contoh kedua, buah durian di pokoknya. So you all tengok ni. So ada durian dekat atas pokok. So ada yang tinggi, ada yang rendah. So semakin dia tinggi, semakin tinggilah tenaga keupayaan graviti yang dimiliki oleh durian tersebut. Okay, so bila durian tu jatuh, kalau lebih tinggi durian tu, lagi kuatlah bunyi dia. Kalau lebih rendah, lebih dekat dengan tanah, so bila dia jatuh tu kurang bunyi dia. Baik, kuantiti tenaga keupayaan graviti dalam sesuatu jasad dipengaruhi oleh jisim, pecutan graviti dan juga ketinggian jasad. So ada 3 perkara yang mempengaruhi, iaitu M, jisim, G, pecutan graviti dan juga H, ketinggian jasad. So kalau you all nak ingat, senang, dia semua adalah daripada perkataan bahasa Inggeris sebenarnya. So mass, and then gravity dan juga height. M, G, H. Okay, berat sesuatu objek adalah bersamaan dengan daya graviti yang bertindak ke atas objek tersebut. Okay, di mana? So ini formula berat. Okay, berat, weight, okay, sama dengan jisim, mass dalam unit kg, darab pecutan graviti, G. Okay, so berat,
sama dengan mg. Berat tu juga merupakan salah satu daya juga. Okey. Okey, di bumi nilai pecutan graviti ialah 10 meter per saat kuasa 2. So di bumi sahaja pecutan graviti ialah 10 meter per saat kuasa 2. Di bulan lain pecutan gravitinya. So it depends pada graviti sesuatu planet tersebut. Sekiranya terdapat suatu objek dengan jisim m kg dinaikkan setinggi h meter dan pecutan graviti yang dialaminya ialah g meter per saat kuasa 2, maka daya graviti yang dialami oleh objek tersebut iaitu F adalah bersamaan dengan berat objek iaitu, okay, so ingat point dia, daya graviti ialah F sama dengan berat objek. Okay, weight tadi tu, berat objek. Itu maksud dia. Okay, so daya graviti sama dengan berat objek. So kita tahu berat objek ialah jisim darab pecutan graviti. So kita darabkan M darab G. Okay. Tenaga keupayaan graviti yang dipindahkan kepada objek adalah bersamaan dengan kerja yang dilakukan untuk menaikkan objek itu. Oleh sebab ketinggiannya adalah h meter, maka sesarannya juga adalah h meter. Tenaga keupayaan graviti sama dengan, okay, tenaga keupayaan graviti sama dengan kerja yang dilakukan iaitu daya graviti darab sesaran. So nampak tak dia sama je dengan formula yang tadi kita belajar dalam 7.1. So daya graviti darab sesaran, daya graviti ialah mg, sesaran ialah h. So kita dapat formula akhir dia ialah mg h. Okay, contohnya, seorang pelajar berjisim 50 kg berada dalam sebuah bangunan tinggi pada ketinggian 60 meter. Okay, so ada mass, ada height. Hitung tenaga keupayaan graviti yang terkandung dalam pelajar tersebut. Okay, so dia bagi dah pecutan graviti, G dia ialah 10 meter per saat kuasa 2. So ingat formula dia. Okay, tenaga keupayaan graviti sama dengan mg h. Okay, so m kita ambil gantikan 50 kg, g 10 meter per saat kuasa 2, h ialah 60 meter. Okay, so kita darab semua, kita dapat 30,000 joule. Okay. Okey, tengok contoh yang seterusnya. Sebuah objek yang diletakkan pada ketinggian 8 meter dari permukaan bumi mengandungi 2000 joule tenaga keupayaan graviti. Hitung jisim objek tersebut. Objek itu. Okey, so diberi pecutan graviti 10. So, pecutan graviti ni sentiasa diberi. Okey, nilai dia sentiasa sama sebenarnya, 10. Tapi dalam soalan dia memang akan bagi. Kalau tak bagi, you all kena ingat lah, pecutan graviti sentiasa 10 meter per saat kuasa 2 dekat bumi. So, sama juga. Kita start dengan formula. Okay, formula dia ialah tenaga keupayaan graviti sama dengan mg h. So, m dia nak cari. Tak tahu berapa. G diberi, h pun dah diberi. Tenaga pun dah diberi. Okay. So, kita susunkan dalam formula. Tenaga 2000. Jisim nak cari. Okay, 10 diberi dan 8 meter diberi. So, kita arrange. Susun. Arrange. Okay, susun formula. So, yang nak cari kita letak kat depan. Okay. So, kita dapat 2000 bahagi 10 darab 8 sama dengan 25
kilogram. Okay, yang ni pun simple maths. Okay. Baik, seterusnya tenaga keupayaan kenyal. Okay, so tadi kita tengok tenaga keupayaan graviti. So now ada satu lagi bentuk tenaga keupayaan, iaitu tenaga keupayaan kenyal. Okay, selain daripada kedudukan objek, tenaga keupayaan juga disimpan dalam objek berdasarkan pada keadaannya. Ini keadaan dia. Sebagai contoh, apabila spring diregang atau dimampatkan, tenaga keupayaan akan disimpan dalam spring itu. Okay, so dia ada dua keadaan, iaitu diregang atau dimampatkan. Okay, so tenaga yang disimpan tu kita panggil sebagai tenaga keupayaan kenyal. Dia tak semestinya spring, dia boleh jadi juga apa-apa sahaja yang boleh diregang dan juga boleh dimampatkan. So contoh yang paling mudah ialah spring. Okay, ini contoh. Okay, contoh keadaan apabila kita memampatkan spring. Tekan spring tu sampailah maksimum. Ataupun menarik elastik. Tarik sampai dia panjang macam tu kan. So selagi dia tak terputus tu, dia memiliki tenaga keupayaan kenyal. Okey, tenaga keupayaan kenyal yang disimpan dipengaruhi oleh daya dan juga sesaran spring yang diregang ataupun dimampatkan. Okey, so daya, ingat formula dia, simbol dia lah F. Okey, kalau sesaran kalau untuk spring, sesaran ni kita tuliskan X. Bukan S. Okey. Sekiranya satu spring dikenakan daya F Newton dan mengalami pemanjangan sebanyak X meter, daya untuk meregang spring bertambah secara seragam dengan regangan spring. Okay, so dia bertambah secara seragam. So daya purata yang dikenakan ke atas spring kita kira sebagai sifar tambah F bahagi dengan 2. Ni sebenarnya adalah purata dia. Okay, so sifar ni ialah pemanjangan sebelum. Okay, and then F ni ialah, okay, bukan pemanjangan, ini ialah daya sebelum. F ni adalah daya selepas. Dia kenakan daya, sesuatu daya. And then pemanjangan dia akan mengalami pemanjangan sebanyak X. Okay, so kita ambil purata dia lah. Purata sifar tambah F bahagi dengan 2. Sebab ada 2. Okay, so kita akan dapat 1/2 F. Okay, so bila kita tambahkan dengan X, tenaga keupayaan kenyal, daya purata tadi tu yang kita dah kira, okay, 1/2 F, darabkan dengan sesaran. Sesaran ialah X. So 1/2 F darab X, kita dapat 1/2 F X. Okay, so inilah formula untuk tenaga keupayaan kenyal yang dimiliki oleh spring yang diregangkan ataupun dimampatkan. Okey, contoh. Satu spring mempunyai panjang asal 10 cm asalnya. Apabila daya 20 Newton digunakan untuk menarik spring itu, panjang spring menjadi 15 cm. So daripada 10 awal akhir dia jadi 15 cm. Hitung tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan dalam spring itu. Okay, so first ingat tulis formula dia. Okay, so tenaga keupayaan kenyal sama dengan half Fx. Okay, so sesaran spring sekarang ialah daripada 15 cm, daripada 10 jadi 15. So akhir tolak awal. So pemanjangan sebanyak 5 cm. Okay, so 5 cm jangan lupa convert kepada meter. Okay, unit SI. SI unit. Okay, so kita cari tenaga keupayaan kenyalnya ialah 1/2 F darab
X. So, F dah diberi, daya X-nya kita dah cari tadi. Pemanjangan. Dan kita dapat nilai dia 0.5 Joule. Okey. Tengok contoh yang kedua. Satu spring menjadi 18 cm panjang. Menjadi 18 cm panjang. So, maksudnya ini adalah akhir. Apabila daya 50 Newton digunakan untuk menarik spring itu. Okey, inilah daya F. Tenaga keupayaan kenyal yang tersimpan ialah 2 Joule. So dia bagi dah. Tenaga keupayaan kenyalnya 2 Joule. Berapakah panjang asal spring itu? So sama juga, kita start dengan formula dia ialah tenaga keupayaan kenyal sama dengan half Fx. So sekarang dia dah bagi dah. Tenaga keupayaan kenyal ada 1/2 F 50 Newton. X ni kita kena kira. Okay. So tenaga keupayaan kenyal sama dengan 1/2 F. X akhir dia ialah 18 cm tolak X awal. X yang kita nak cari. Okay, so itu maksud soalan dia. Okay, so now kita gantikan nilai lah semua. Okay, masukkan nilai 2 Joule. Okay, 1/2 salin semula constant 50 Newton. Darabkan dengan X. X ni ialah ni sebenarnya. Okay, so kita pindahkan semua nilai. Kita cari X, sasaran X. Okay, so kita dapat X tu ialah 8 cm. So sama dengan ni. 18 tolak X sama dengan 8. Jadi X sama dengan 18 tolak 8. Therefore, oleh sebab itu X sama dengan 10 cm. Okay, so actually ada dua cara kat sini. So you all boleh buat guna formula ni, ataupun kita gantikan X dulu, and then dah dapat nilai X, baru dia tolakkan. Dia sebenarnya sama juga dengan ni. Okay, yang penting you all tahu 18 cm tu ialah panjang akhir. Yang nak dicari ialah panjang asal. So dalam pengiraan, ingat dia mesti sentiasa akhir tolak yang asal. Okay. Okay, dah habis contoh tentang tenaga keupayaan. So kita pergi kepada tenaga yang kedua. Okay, tenaga kedua ialah tenaga kinetik. Okay, tenaga kinetik ni pula apa? Tenaga yang dimiliki oleh mana-mana objek yang sedang bergerak. Semakin cepat objek tu bergerak, semakin banyak tenaga kinetiknya. Okay, contoh kenderaan yang sedang bergerak, burung yang sedang terbang, air sungai yang sedang mengalir. Okay, you all berjalan, you all berlari, you all gerakkan tangan. Itu semua kinetik. Apa-apa saja objek yang bergerak. Okay, kandungan tenaga kinetik bergantung pada jisim dan juga kelajuan objek. So M dengan V, dua-dua tu mempengaruhi. M mass, V velocity, kelajuan objek. Okay. Tenaga kinetik yang ada pada sesuatu objek dapat dihitung dengan rumus berikut. Okay, so tenaga kinetik sama dengan half mv square. So sentiasa ingat formula ni. Okay, half m ialah mass, jisim objek dalam unit kg. V ialah kelajuan objek, velocity dalam unit meter per saat. Okay, so dia adalah half mv square. Okay, contohnya sebuah troli berjisim 5 kg mass sedang bergerak dengan kelajuan 2 meter per saat, velocity. Hitung tenaga kinetik. So first tulis, ingat formula dia. So tenaga kinetik
sama dengan half mv square. So kita gantikan nilai. Half m dia ialah 5 kilogram darab dengan 2 meter per saat kuasa 2. Okey. So kita gantikan nilai. 1/2, 5, 2, 2. Okey. So jawapan akhir dia 10 joule. Simple je. Okey, yang penting kita kena ingat half mv square. Okey. Next contoh. Sebuah kereta berjisim 800 kilogram mass mengandungi 3600 joule tenaga kinetik. Hitung kelajuan. Okey, hitung kelajuan ni selalu famous sangat soalan ni keluar. Okey, so first sama juga kita tuliskan formula. Tenaga kinetik sama dengan half mv square. So tenaga kinetik dah diberi 3600 joule sama dengan half darab m dia 800 kilogram darab v square. So sekarang soalan minta kita cari v square. Simple je kan. Okay, so kita bawa semua, pindahkan ke sebelah sana. Okay, yang 800 pun pindahkan ke sebelah sana. Jadikan v sebagai subjek. Okay, so yang ni tadi tu. So last kita dapat v square sama dengan ni 9. V square sama dengan 9. V sama dengan punca kuasa 2, 9. Therefore, V sama dengan 3. Okay, ini agak famous. Sebab dia ada kuasa 2 ni. So, kena be careful. Kena buat step by step. Supaya you all punya jawapan tu tepat. Okay. So kita pergi kepada mastery PT3. Sekarang dah tak ada PT3 dah. Mastery Yuasa. So soalan Yuasa pun dia boleh combine macam ni. Kita dah belajar beberapa jenis definisi, beberapa jenis pengiraan, and then dalam soalan dia akan combine, gabungkan. Okay, contoh. Sebiji tembikai yang berjisim 5 kg mass diletakkan pada ketinggian 0.8 meter height, ketinggian, di atas sebuah meja. Jika pecutan graviti ialah 10, okay, hitung tenaga keupayaan graviti tembikai itu. Okay, seronok kan buat soalan macam ni kan? Bila you dah go through dia punya setiap konsep tu, you boleh imagine dah. So, tenaga keupayaan graviti sama dengan mgh. Dalam soalan tengok, ada M tak? Ada. G pun ada. H pun ada. Okay, just make sure ikut unit SI yang betul. Ini gantikan je saja. Okay. So, 2 markah ni ialah satu ganti nilai dalam formula. Satu lagi ialah pengiraan jawapan akhir yang tepat. Akhir yang tepat. Okey, so nanti kita tengok dia punya pengiraan tu. Okey, tembikai itu pecah apabila jatuh dari meja. Namun demikian, sekiranya situasi yang serupa berlaku di bulan. Okey, kita stop kejap. Okey, so kita sambung balik tadi. Okey, so untuk pengiraan, kita gantikan nilai saja. Tenaga keupayaan graviti sama dengan 5 km G darab H. Okey, H ingat mesti dalam unit meter. So, kita kira dan dapat 40 joule. Okey, settle. Yang kedua tadi kan dia tanya, kenapa kalau di bumi dia tembikai tu jatuh dia akan pecah, tapi kalau di bulan dia tak pecah macam di bumi. So sebabnya ialah pecutan graviti di bulan adalah jauh lebih kecil daripada pecutan graviti di bumi. So bumi ialah 10 meter per saat kuasa 2.
Oleh itu, tenaga keupayaan graviti yang terkandung dalam tembikai di bulan adalah lebih kecil. So, kalau bulan, dekat bulan dia lebih rendah. Bulan ialah 1/6 kan daripada di bumi. So, dia sangat rendah. So, bila rendah, tenaga keupayaan graviti dia pun rendah. Hal ini menyebabkan daya yang dialami oleh tembikai apabila jatuh ke lantai menjadi lebih kecil dan tidak cukup untuk memecahkan tembikai itu. So, walaupun dia jatuh, tapi disebabkan tenaga keupayaan graviti dia rendah, so, kesan terhadap buah tu pun rendah, kecil. So, dia takkan terhempas, takkan pecah. Sama juga macam angkasawan. So, angkasawan, kalau macam manusia, kita bergerak dekat bumi, dia jalan macam biasalah kan, sebab dia tarikan graviti ke arah bumi. Tapi bila di bulan, dia akan bounce. Bila dia lompat tu, dia akan terapung kejap. Ini baru dia turun ke permukaan bulan. Okay, bounce, terlompat, lompat kan. So, itu disebabkan oleh tenaga keupayaan graviti di bulan yang rendah. Disebabkan oleh pecutan graviti di bulan. Okay. Alright, so kita dah habis dah 7.2 tadi tentang tenaga keupayaan dan juga tenaga kinetik. So, satu topik akhir kita ialah tentang prinsip keabadian tenaga. So, kita akan sambung selepas ni. Okay. So, prinsip keabadian tenaga ni, dia berkaitan dengan 7.2. So, kita akan jumpa dalam next video. Okay, video yang terakhir untuk bab 7. Okay. So, thank you very much untuk setakat ni. So, you all boleh tengok modul. Okay, soalan-soalan dalam modul 7.2. Cuba jawab. Teacher rasa kalau you all faham konsep dia dan cara pengiraan, insyaAllah memang takkan ada masalah untuk jawab soalan-soalan dalam tu. Okay. Alright, thank you very much.